kisah tentang batu besar dihancurkan hanya dengan sekali pukulan. Ini kisah yang menghimpunkan mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pihak audio kuliah yang menganjurkan kuliah kita pada petang ni. Dan untuk yang demikian, saya mengharapkan semua sahabat-sahabat yang mengikuti agar dapat kongsikan video ni sebanyak-banyaknya untuk memberikan kegembiraan kepada pihak yang menganjurkan kuliah kita pada petang ni, insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Pada peperangan Khandaq, para sahabat berhadapan dengan satu batu besar yang menghalang mereka ketika menggali parit. Lalu Rasul SAW dipanggil dan baginda mampu menghancurkannya hanya dengan sekali pukulan. Jabir bin Abdullah mengatakan, Inna yawmal Khandaq nahfiru fa'aradat qudiyatun syadidatun faja'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu hadhihi qudiyatun aradat fil Khandaq faqala ana nazilun thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar walabithna 3 ayamin la nadhuqu zawaqan fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal fadaraba fa'ada kathiban ahyala atau ahyama atau kama qala rawahul Bukhari. Ketika perang Khandaq, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika berlaku perang Khandaq, ketika bertiupnya perang Khandaq, kami menggali parit. Ada sebiji batu yang menghalang kami. Kami pun pergi menemui Nabi SAW dan mengatakan, batu itu menghalang penggalian parit. Baginda bersabda, aku akan turun. Baginda berdiri dalam keadaan perut baginda diikat dengan batu. 3 hari lamanya kami tak merasakan makanan. Nabi SAW mengambil cangkul dan memukul batu tersebut sehingga hancur berkeping-keping. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Perang Khandaq ni salah satu perang yang sangat terkenal dalam Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Khandaq, perang ni diberikan nama Khandaq sesuai dengan parit. Sebab inilah pertama kali sallallahu alaihi Muhammad orang Islam di Mekah, orang Islam di Madinah korek parit dalam peperangan. Tak pernah berlaku. Perang ni juga dinamakan perang Ahzab. Ahzab maksud bersekutu. Pasal dalam peperangan tersebut, orang-orang kafir Quraisy berkomplot dengan Bani Sulaim, Kinanah, penduduk Tihamah dan Al-Ahabish, berimpun semua ni. Dan sallallahu alaihi Muhammad, mereka buat satu pertemuan dekat sekitar 40 km daripada Mekah dengan matlamat untuk menyerang Madinah habis-habisan, besar-besaran. Peperangan ni berlaku pada Muhammad pada tahun ke-5 Hijrah. Perang ni berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Ini poin-poin yang kena catat, yang kena ambil. Ini sejarah Islam kita kena tahu. Perang, nama perang Khandaq atau nama perang Ahzab. Siapa yang merancang peperangan ni? Peperangan ni dirancang oleh orang Quraisy yang melakukan sallallahu alaihi Muhammad komplot dengan beberapa kelompok yang membenci Nabi SAW. Bani Sulaim, Bani Kinanah, penduduk Tihamah dan beberapa yang lain. Dan mereka buat pertemuan dengan perbincangan ni
dilakukan sekitar 40 ataupun 40 km daripada Mekah, merancang untuk perangan ni. Dan perang ini berlaku setahun selepas perang Uhud. Sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud. Jadi bila berita bahawa sallallahu alaihi wasallam ada kelompok musyrikin dah siap-siap nak mai perang, nak mai serang Madinah, maka sampailah berita tu dekat Nabi SAW. Nabi SAW pun panggil para sahabat. Sallallahu alaihi wasallam panggil para sahabat untuk bermesyuarat. Dan dikatakan dalam kitab sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kitab Sahih Sirah Nabawiyah, sallallahu alaihi wasallam, jumlah musuh waktu tu yang merancang nak mai serang Madinah itu sekitar 10,000 bala tentera. 10,000 bala tentera. 300 ekor kuda, 1,500 ekor unta. Sallallahu alaihi wasallam. 300 ekor kuda, 1,500 ekor unta. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tentera Islam banyak mana? Dalam sirah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Hisham menyebutkan jumlah tentera Islam lebih kurang hanya mencapai ataupun mencecah 3,000 orang saja. 3,000 nak lawan dengan 10,000. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu pendapat yang lain, Ibnu Hazim kata jumlah tentera Islam hanya sekitar 900 orang saja. Bayangkan kalau kita duduk dekat sini, jumlah kita dekat sini seluruhnya lebih kurang ada sallallahu alaihi wasallam 100 orang ni. 100 orang. Yang nak mai serang ni berapa kali ganda? 3,000 dengan 10,000. Maksudnya apa? Lebih kurang 3 kali ganda lah. Ganda. So 100 yang nak mai serang dekat luar tu lebih kurang 300, 400 orang. Subhanallah. Macam mana apa agaknya perasaan kita dekat ni? Tuan-tuan, macam itulah perasaan para yang nak mai ni pula ni 10,000. 10,000 jumlah begitu ramai. Dengarlah. Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam pakat-pakat rasa ketakutan. Takutlah. Jadi apa yang dirancang sallallahu alaihi wasallam, maka Salman Al-Farisi mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggali parit. Tang mana nak gali parit ni? Gali parit tempat yang dia panggil apa? Tempat yang paling lemah, posisi paling lemah untuk Madinah. Maka diputuskan sallallahu alaihi wasallam untuk digali parit itu sallallahu alaihi wasallam di antara dua hujung Harrah Waqim dengan Harrah Wabrah. Nama tempat. Sallallahu alaihi wasallam. Harrah Waqim dengan Harrah Al-Wabrah. Panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli alaihi Muhammad, dua daerah ni lah yang terbuka di hadapan musuh. Tempat paling sallallahu alaihi wasallam dia panggil apa? Paling lemah. Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam di sebelah dia tu ada pokok-pokok kurma, ada kampung-kampung, ada apa semua, jadi susah sikit. Tempat ni kawasan lapang kosong tu. Tempat ni dia nak kena masuk kampung, nak kena apa, jadi susah. Jadi itulah keputusan yang dibuat sallallahu alaihi wasallam untuk dibuat Allahumma salli ala Muhammad parit tu. Jadi panjang parit tu, tutup pintu tu Ustaz. Silau mata saya. Panjang pintu tu, panjang pintu tu sebut pintu hanya pintu. Panjang parit tu, panjang parit tu 5,544 meter. 5,544 meter. Berapa kaki cikgu? Tolong kira Ustaz. Cikgu bawa ni tak? Bawa info tak? Tak bawa. Nak tengok berapa kaki tu. 5,544 meter. Lebar dia 4.62 meter. Lebih kurang 5 meter. 5 meter berapa kaki ya?
Ha? Apa? 16 kaki. Lebar dia 16 kaki. Luas kan? Luas. Ni ada 4 kaki. 4, 8, 12, 16. Tu dulu. Ha? Ni 8 keping. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa yang ni? Luas ni? Lebih kurang? Luas mihrab ni. Tu dia punya luas dia. Lebar dia. Lebar dia. Saya lihat dari Muhammad. Dalam dia 3.2 meter. 3.2 meter. Kecil sikit pada yang ni lah. Paruh ni. Jadi kalau dalam 3.2 meter tu, turun tu memang tak boleh naik dah. Ni kalau nak lompat ni, kalau kuda nak lompat ni, daripada situ, nak lompat itu, tak lepas. Dia mesti jatuh bawah. Kalau jatuh bawah, dia tak boleh naik. Tu. Dia punya konsep Salih ala Sayyidina Muhammad. Parik tersebut. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan panjang parik itu mencapai 5,000 hasta dan lebarnya 9 hasta. Setiap 10 orang mendapat untuk menggali sekitar 40 hasta. Setiap orang tu. Jadi ada tugasan masing-masing lah. Orang ni korek bagian ni. Total dia adalah 5,500 meter. 5,500 meter. Lebih kurang berapa? 5 kilometer lah. Sampai tol. Sini sampai tol tu. Sini sampai ke tol tu, parik tu. Korek. Subhanallah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Tu kisah dia. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dia mula korek. Dan Allahumma salli ala Muhammad, bukan senang nak korek lah. Lebih kurang 5 km lah. Salli ala Muhammad. Dalam kitab Fathul Bari dikisahkan pada waktu itu keadaan Salli ala Muhammad, keadaan Madinah sangat sejuk pula. Dan bukan setakat tu, waktu tu kaum muslimin kekurangan makanan, dilanda kelaparan waktu tu. Jadi memang ujian demi ujian lah ni. Dengan musim sejuknya, dengan lapar tak ada makanannya, dengan nak korek parik pula, dengan yang nak main serang tu pula 10,000 pula yang nak main tu. Maka itulah yang berlaku. Salih ala Muhammad, perang. Bahkan waktu tu ada di kalangan mereka yang melarikan diri. Lari. Bila nampak jumlah begitu ramai tentera Islam, ada yang di kalangan orang yang sepatutnya pun patah balik sebagainya. Dan akhirnya peperangan tersebut, Salih ala Muhammad, Allah berikan kemenangan kepada orang Islam dengan ribut. Ribut Allah hantar tentera dia ribut. Jadi kemah-kemah orang-orang musyrikin tu kena tiup habis. Salih Muhammad akhirnya mereka balik tangan kosong betulnya. Itu kisah dia. Salih ala Muhammad. Baik. Salih ala Muhammad. Jadi itu kisah yang berlaku di bagi apa? Kisah perang Khandaq. Dan dalam perang ni, Salih ala Muhammad, diceritakan bahawa bila sampai ke satu bahagian dalam parik tersebut, tak boleh nak korek pasal ada batu besar. Batu tu sangat besar. Dalam riwayat cerita, mula-mula Salman Al-Farisi mai ketuk dulu. Maksud ini badan dia, dalam riwayat cerita, badan dia besar. Kekuatan dia 10 kali orang. Katok tak lepas. Mai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lagi hebat. Sayyidina Ali lagi kuat. Pun tak lepas juga. Akhirnya, dicadangkan, apa kata kita lencong. Tapi kalau lencong lagi, menyalahi daripada keputusan yang telah dibuat. Macam mana nak buat ni? Pak, dia kata jangan buat apa-apa lagi, kita panggil Nabi SAW mai dulu. Lalu Nabi SAW pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mai. Nabi SAW mai. Nabi SAW pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma waktu tu kata Jabir, dia kata bila panggil Nabi SAW tu, Nabi SAW pun bangkit, tengok kat perut Nabi SAW ni ada 3 ketui batu. 3 ketui batu. Salli ala Sayyidina Muhammad.
3 ketui batu maksud lapar sangat. Lapar ni sampai ke tahap ambil batu ikat di perut. Sebab lapar sangat. Dalam sebuah hadis yang lain, sallallahu alaihi Muhammad, dalam sebuah hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari juga, cerita, Jabir ni cerita, dia kata, waktu dalam perang Khandaq tu, dia kata ada satu batu besar berhalang. Dia kata, Ustaz Jimat pun kisah. Lalu sambung daripada hadis ni, sallallahu alaihi Muhammad, dia tengok dekat Nabi, perut Nabi SAW tu ada batu. Lalu dia kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, bagi aku balik sat boleh tak? Dia macam duk korek parit dekat depan tu. Dia kata, tengok ni, abang Rasulullah saya balik rumah sat boleh tak? Rasulullah kata, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, Nabi bagilah. Sampai di rumah dia, dia jumpa isteri dia kata kat sini, dia kata, saya tak sanggup duk tengok Nabi SAW ni. Lapar sampai macam tu. Ada benda apa tak kita boleh makan? Ada benda apa-apa tak yang kita boleh jamu Nabi SAW untuk makan? Lalu isteri dia kata apa? Kat rumah kita ni, ada gandum sikit, ada anak kambing sekok. Anak kambing bukan kambing pun, anak kambing. Gandum, tepung gandum ada sikit, anak kambing ada sekok. Lalu, Salih Azimad, dia pun, Allahumma salli ala Muhammad, pergi kat belakang dia, pergi ambil anak kambing tu, kemudian dia sembelih anak kambing tu. Anak kambing boleh makan berapa orang sangat? Mau cerita orang Arab ni sekok kambing makan seorang je. Seorang je makan. Subhanallah, Azimad. Dia anak kambing lah. Dia pun sembelih anak kambing tu. Kemudian, dia pun pergi suruh isteri dia untuk adun tepung tu untuk buat roti. Adun bagi buat roti. Lalu Salih Alaihi Muhammad, dia pun pergi, dah siap nak masak dah semua, dia pun pergi dekat Nabi SAW, lari-lari pergi kat Nabi. Kemudian dia kata kat Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, aku ada sikit makan. Jomlah pergi makan kat rumah aku, ajak seorang dua aja. Ajak seorang dua aja, jangan ajak lebih sebab takut tak cukup. Seorang dua orang aja. Nabi SAW kata, berapa orang? Berapa orang? Dia kata, seorang dua aja. Dia kata, Nabi kata lagi, lagi banyak mai lagi bagus. Nabi kata tu. Dia dah suruh hati dah. Lepas tu dia kata, Nabi pesan dekat Jabir, kata pergi balik rumah, bagi tahu dekat isteri dia, bagi tahu kat isteri, jangan duk angkat bekas tu. Bekas yang duk masak tu, tutup dia tu, jangan angkat. Salih Muhammad. Kemudian Allahumma salli Muhammad, roti yang duk ada tu, jangan duk buka, jangan duk angkat daripada tungku api tu sampai aku sampai, kata Nabi SAW. Dia pun lah cepat-cepat balik rumah dia. Nabi SAW dia kata apa? Dia kata, jom. Semua tentera-tentera ni, jom Jabir buat kenduri. Kawan dah sehati dah, macam mana ni. Dia pun cepat-cepat balik pun, dia pesan macam mana Nabi SAW pesan. Dia pesan kat isteri dia. Nabi pun kata, jom, kamu semua jom. Tentera-tentera semua kita pergi. Kaum Muhajirin dan Ansar mendengar perintah Nabi SAW, semua pakat bangkit, semua pakat pergi. Jabir pun jumpa isteri dia dengan cemas dan cerita. Dia kata, aduh, dia kata Nabi SAW datang bersama kaum Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang bersama dengan mereka. Isteri Jabir pun kata, apa Nabi SAW? Salih Ahmad, tanya tak berapa jumlah makanan kita ni? Katanya. Jabir kata, ya. Nabi kata. Lepas tu, Nabi SAW pun sampai, dia kata, masuk, jangan sesak-sesak. Lalu, Nabi SAW mencuik-cuik roti tu dan tambah dengan daging, dia tutup. Dia cuik-cuik, dia tutup. Cuik-cuik, dia tutup. Macam tu lah keadaannya. Sehingga selanjutnya Nabi SAW mengambilnya dan mendekatkan kepada para sahabat. Kemudian mengembalikan bejana itu terus-menerus dan melakukan hal itu semua para sahabat. Sehingga semua para sahabat merasa kenyang dan makanan ada masih tersisa lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Jabir, sekarang kamu makanlah dan hadiahkanlah kepada orang lain kerana masih ramai lagi yang kelaparan. Itu mukjizat Nabi SAW. Yang tu pun ada dalam buku ni, tapi nanti dia main dalam bab makanan. Ini dia cerita pasal batu ni. Itulah yang berlaku, subhanallah. Ini lanjutan. Nak cerita Nabi SAW sendiri lapar betul. Boleh tak Nabi SAW nak doa je bagi turun makanan?
boleh saja. Tapi nak cerita macam mana Nabi SAW pun bersusah payah dengan para sahabat dalam peperangan tersebut. Lalu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW pun pergi dekat tempat kayu tu, tempat batu tersebut. Nabi SAW pergi dekat tempat batu tersebut. Nabi SAW ambil cangkul dia. Lalu dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, tercatat dalam Fathul Bari, Nabi SAW ambil kayu, ambil batu, ambil dia punya penukul dia. Nabi SAW mula pukul. Waktu Nabi SAW pukul je, Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim. Pukul, pecah 1/3. Keluar api. Batu yang besar tu kata pecah 1/3. Keluar api. Nabi SAW kata apa? Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci kota Syam. Kota Syam. Demi Allah, sekarang saya sedang melihat istana yang merah. Kata Nabi SAW. Lalu, dia melanjutkan lagi. Nabi pukul kali kedua. Nabi ulang yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aku telah diberikan kunci-kunci kota Parsi. Demi Allah, aku melihat istana yang putih. Pukul lagi, pukul ketiga. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila pecah yang ketiga tu, Nabi SAW pun kata sama Allahu Akbar. Dia kata, aku telah diberikan kunci-kunci kota Yaman. Demi Allah, aku melihat pintu Sana'a daripada tempatku ini. Oh, subhanallah. Waktu tu, tahun berapa hijrah tadi? Tahun ke-5 hijrah. Baru 5 tahun duk menapak kat situ. Kalau pilihan raya ni baru 1 penggal lah lebih kurang. Baru 1 penggal. Ni baru 1 penggal. Orang Islam ada sekitar 3,000 orang ya. Campur lelaki perempuan lebih kurang 3,000 orang ya. Satu tempat, satu daerah nama Yathrib. Tu aja. Nabi kata apa? Nabi kata, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kita, macam kita kat sini lah kita ni. Katalah daerah Bandar Baru ni. Daerah Bandar Baru pun besar. Daerah Bandar Baru ni pun besar. Katalah kita ni merintah tali je. No, kita akan pergi buka. No. China tu akan duduk bawah jajahan kita. Kan? Oh, negara China tu. Amerika syarikat tu akan duduk bawah jajahan kita. Itu kuasa-kuasa besar. Zaman tu, Parsi kuasa besar dunia. Rom, kota besar dunia. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu, salli ala sayyidina Muhammad. Syam, kota besar. Kuasa besar. Lalu, apa orang musyrikin? Orang musyrikin gelak-gelak kat Nabi SAW. Orang bukan? Orang munafik. Orang munafik gelak-gelak je kat Nabi SAW kata. Allah. Baru besar ni duk fikir. Kan? Ni yang nak main serang ni 10,000 orang ni. Tapi para sahabat yang beriman, oi subhanallah Sayyid Muhammad. Dia kata apa? Allah sebut dalam surah Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang mukmin bila tengok tentera yang ramai tu sampai 10,000 orang tu, depa takut tak? Mesti takut punya. Dalam hati takut. Tapi depa kata apa? Allah sebut perkataan depa dalam Quran. Dan apabila orang mukmin melihat tentera-tentera Ahzab tu mai, lalu mereka kata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang munafik pula kata apa? Orang munafik kata apa? Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Surah Al-Ahzab ayat 22 juga dia kata, dan ingatlah ketika orang munafik dan orang yang berpenyakit dalam hatinya, dia kata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan apa-apa kepada kami melainkan tipu daya sahaja. Waktu tu, subhanallah saya cuma dan kadang-kadang bila saya baca sirah ni, saya duduk teringat macam mana keadaan dia kalau kita duduk dalam situasi itu. Satu hari nanti akan berlaku perang yang besar. Bila perang besar tu berlaku,
kita diperintahkan untuk pi masuk dalam perang tu. Kita diperintahkan orang-orang Islam, laki-laki terutamanya, kena keluar untuk pi perang. Waktu tu kita nak jadi perkataan kita macam orang mukmin tu ke, ataupun jadi macam perkataan orang munafik? Oh, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang kita baca, yang kita dengar dalam kitab-kitab. Duk cerita tentang akhir zaman, berlaku perang macam ni, dan kita kena duduk bersama dengan orang mukmin untuk pergi perang. Ataupun kita akan jadi seorang lagi tak apa. Mampu dah kita kali ni. Kan? Ini semua cari penyakit ni. Ni harta kita ni lagu mana? Rumah kita lagu mana? Ni anak-anak. Dan waktu tu mungkin kita buat keluar apa? Alasan-alasan tu kita tak mau pergi. Alasan mau keluar semua alasan ni. Oh, tak boleh nak pergi ni. Kalau pergi sekali lagu mana ni, kerja lagu mana ni, apa semua ni. Saya tak mau pergi ni. Bukan saya tak mau pergi. Tapi inilah tu ada benda nak kena selesai sikit. Subhanallah sibat. Jadi Allah muslimat, itulah yang akan berlaku. Tuan-tuan, jadi subhanallah. Dan waktu tu Allah salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu Nabi SAW dah diperlihatkan tentang, dan sungguh mukjizat Nabi SAW juga, bila Nabi SAW nampak benda ni berlaku pada tahun ke-5 Hijrah, dalam situasi perang Khandaq, yang nak mai serang tu 10,000 orang. Nabi SAW dah janji dah. Nabi sebut, para sahabat dengar, kita akan dapat ni, terserah padaku kunci kota Parsi, kota Syam, kota Yaman. Maksud dia, kalau dapat buka kota Syam, dapat buka kota Parsi, dan dapat buka kota Yaman, maksud dia apa? Maksud dia, menang ke kalah perang tu? Menanglah. Itulah iman orang mukmin. Nabi kata, akan dipelihat. Maksudnya, perkataan Nabi SAW jadi motivasi pada para sahabat. Betul dah, kita akan menang ni. Kalau cerita kalah, bukan cerita Rom Parsi, bukan cerita Syam dengan Salih ala Muhammad Yaman. Kota Madinah pun boleh hilang. Betul kan? Tapi Nabi SAW cerita nak bagi semangat para sahabat. Oi, subhanallah, kalau kita menang ni, kita menang yang ni, Rom, Parsi, Syam, Yaman akan duduk di bawah kekuasaan orang Islam. Lagi semangat orang mukmin waktu tu. Subhanallah. Orang munafik kata apa? Gelak je. Okay. Allah seimbang. Kan? Salih Semak baru menang satu pilihan raya. Lebih kurang lagu tu lah kan? Baru menang sekali, bukan main pikir orang sudah dahsyat apa semua tu. Salih Muhammad, dia tak tahu yang sebut tu Nabi SAW. Tapi pasal apa dia gelak-gelak kat Nabi? Pasal dia pun tak percaya. Kalau dia percaya, dia gelak tak? Tak. Kalau dia percaya, dia beriman kat Nabi, dia ikut Nabi, dia tak jadi orang munafik. Munafik ni orang yang dalam hati dia ada kotoran. Salih Allah SWT, ada penyakit. Maka tuan-tuan, itulah yang berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan apa yang berlaku selepas daripada tu, Nabi SAW pun pergi ambil cangkul itu, dan Nabi SAW pecahkan, sehingga jatuh pecah berkeping-keping. Tengok bagaimana Nabi SAW, dia bukan hanya jadi seorang pemimpin, tetapi dia sendiri terlibat dalam peperangan tersebut. Turun sendiri. Terlibat secara langsung. Duduk perang sama-sama dengan para sahabat. Bukan sakat perang. Para sahabat lapak, dia pun lapak. Jabir cerita, saya ikat seketui batu je. Tengok-tengok Nabi mengadu kat Nabi. Lapak Rasulullah batu seketui. Tengok-tengok Nabi angkat-angkat. Nabi 3 ketui batu kat perut dia. Nabi lagi lapak. Salih ala Muhammad. Kami pergi perang. Nabi pun perang sama-sama dengan kami. Itu. Salih ala ni ciri-ciri seorang pemimpin yang baik. Bukan sakat beri arahan, tapi dia sendiri pun terlibat dalam Salih ala Muhammad dalam apa ni tersebut. Yang berikutnya, ketika kekurangan makanan, Nabi SAW turut merasakan keperitan melalui keadaan tersebut. Baginda sendiri kelaparan sehingga terpaksa mengikat batu pada perut dia. Dan kekuatan fizikal Rasul SAW melebihi daripada kekuatan fizikal seorang manusia biasa. Tu kitab kita, Salih Asyid Muhammad, kitab Mukjizat Rasul SAW. Sahabat-sahabat yang masih belum mendapatkan kitab ataupun buku Mukjizat Nabi SAW ini, Ad-Dalilul Mubin fi Mukjizati Khairil Mursalin, bolehlah saya mendapatkannya di nombor yang kita yang dekat ruangan komen tu, insya-Allah.
Salih ala Muhammad. Okey, kemudian kita tengok pula sambil-sambil tu kita tengok pula kitab yang ni yang kita mula dulu ni. Salih ala Muhammad. Tu ada nombor tu. Siapa-siapa yang mendapatkan buku Mukjizat Nabi SAW tu boleh WhatsApp di nombor yang telah kita komen dekat ruangan. Baik, kita tengok pada hadis yang ke-52. Hadis nombor sambungan daripada apa kita bincangkan pada pertemuan kita yang lepas. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat Nabi SAW. Kumpulan hadis Nabi SAW, riwayat 10 sahabat. Dan kita masih berada pada sahabat Nabi SAW bernama Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayali umurakum ba'di rijalun yutfi'una as-sanah wa ya'maluna bil bid'ah wa yuakhiruna as-salata an mawaqitiha. Faqultu ya Rasulullah, in adraktuhum kaifa af'al? Qala tas'aluni ya ibni abdin kaifa taf'al? La ta'ata liman asallah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yang akan mengurusi perkara-perkara kamu sesudah daripada kematianku, yang akan mengimamkan, yang akan menguruskan kehidupan orang-orang masyarakat selepas daripada Nabi SAW wafat, kata Nabi SAW, adalah sekelompok laki-laki yang memadamkan sunnah-sunnahku. Dia tak lagi ikut sunnah baginda Nabi SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Apa bid'ah yang dimasukkan ini? Bid'ah yang sesat. Sebab bid'ah ni ada dua, kata Imam Syafi'i. Al-bid'atu bid'athani. Bid'ah ada dua, kata Imam Syafi'i. Bid'ah sallallahu alaihi wasallam Muhammad mahmudah dan bid'ah mazmumah. Bid'ah mahmudah ni kita kenal juga dengan bid'ah hasanah. Boleh jadi bid'ah idhafiyah, bid'ah yang ada sandarannya. Walaupun tak dibuat secara Nabi SAW secara khusus macam tu, tetapi masih ada sandaran-sandarannya. Yang keduanya dia panggil bid'ah mazmumah, bid'ah yang kotor, bid'ah yang keji, ataupun bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Yang ni yang dimaksudkan. Dia akan ada satu zaman nanti, orang-orang ni yang duk menguruskan keperluan dan kehidupan orang mukmin ni, dia suka buat benda merepek-merepek lagu ni. Di antaranya dia buat sesuatu yang tak ada pada zaman Nabi ataupun dilakukan oleh Nabi, kemudian dia kata ini adalah daripada Islam. Itu. Dia buat apa-apa hukum ke, dia buat apa-apa, kemudian dia kata yang ni daripada Islam. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian apa lagi yang dilakukan tuan-tuan? Subhanallah. Dia Allahumma salli ala Muhammad wa yuakhiruna as-salata an mawaqitiha. Mawaqitiha. Antara depa suka buat ialah depa suka mengakhirkan dan melewat-lewatkan sembahyang di hujung-hujung waktu dia. Salih alaihi Muhammad, melewat-lewatkan sembahyang, menunda-nunda sembahyang daripada waktu-waktunya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang tu. Salih alaihi Muhammad. Jadi aku pun bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, salih ala Sayyidina Muhammad, in adraktuhum kaifa af'al? Wahai Rasulullah, jika saya menemui mereka, apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi SAW kata, sallallahu alaihi wasallam, engkau bertanyakan kepada aku apa yang harus engkau lakukan? Maka Nabi SAW sebut, la ta'ata liman asallah. Tidak ada ketaatan kepada bagi orang yang menderhakai Allah. Dalam satu riwayat yang lain,
tidak ada ketaatan atas perkara-perkara maksiat. Maka subhanallah saya disemaat, Adi ni nak cerita apa akan sampai satu zaman nanti. Zaman ni orang yang menguruskan kehidupan orang mukmin ni dia sendiri pun serabut. Dia suka buat benda-benda pelik-pelik dan dia kata ni daripada agama, padahal dia tidak pada agama. Antara benda ciri dia, dia suka melewat-lewat mentakhirkan semayang daripada waktu-waktu dia. Dia melakukan perkara-perkara bid'ah, perkara kesesatan dan sebagainya. Bila berjumpa dengan mereka, Nabi kata tidak ada ketaatan atas perkara-perkara atas kemaksiatan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita jadikan alasan, siapa yang pesan ni? Suami. Kan suami kena taat. Siapa yang suruh ni? Suruh ni ibu, ayah. Ibu ayah kan kena taat. Kalau perintah tu perintah maksiat, maka tak boleh ikut. Kita pakai tudung elok, kahwin. Makcik duduk kat sini, tak ada orang berkenan. Betul berkenan, kata ustaz, saya nak berkenan kat makcik seorang ni, saya nak ambil dia jadi isteri saya. Kita pun tak apalah, berkenan kat makcik, mau kan? Mau. Dia pun keluarlah, pergi duduk kat luar, tiba-tiba suami tu suruh dia buka tudung. Kan? Suami tu suruh buka tudung, pakai seluar jin ketat. Subhanallah. Kita pun jumpa kat luar, kata ni, siapa ni tukar ustaz? Kata. Dia tak jumpa, kalau jumpa tu tak jumpa ustaz lah, lari kot lain lah. Nampak ustaz dia kena kot lain lah. Kan? Kalau tu jumpa kata, ni siapa ni? Allah ustaz, tak ada lari, malu. Kata, ni siapa ni? Makcik. Allah awak dia guna rambut merah, warna rambut apa, pakai seluar jin ketat apa, baju singkat nampak pusat. Kita awak dia guna makcik. Dia kata tu lah, suami suruh lepas-lepas kahwin tu, dia suruh, dia kata dia berkenan makcik pakai lagu ni. Dia suruh makcik pakai lagu ni, keluar kena pakai lagu ni, dia kata. Kan taat kepada perintah suami itu wajib. Pandai dia buat tu. Bertembung di antara perintah Allah dengan perintah suami, maka perintah Allah lebih utama. Sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda yang haram suruh tak boleh. So nak puasa sunat, suami kita tak usah puasa. Ni saya nak ajak makan tengah hari ni. Saya nak ajak nak makan tengah hari ni, nak teman-teman tersudut puasa lah. Oi, ni perintah Allah ni puasa sunat ni buat untuk Allah ni. Abang tu siapa? Marah kat abang dia. Yang tu wajib taat tak? Wajib taat siapa? Wajib taat suami dia puasa. Allah tak puas hati, sehari tu muncul bebai. Puasa pun tak boleh, sambil duk masak puasa pun tak boleh. Mayang sunat pun sobat. Suami tu balik daripada bendang, tengok duk mayang sunat, mayang duha. Buat kopi Zat duk tengah semayang duha ni. Pi diri kat tepi tu. Buat kopi Zat, dahaga sangat ni. Tengok semayang. Tak kerti. Marah kat suami dia. Kan? Nak buat lagu mana waktu tu? Berhenti mayang tu, pergi baju kopi, buat dia, pergi sambung mayang balik. Ya ni. Marah. Tengok mayang tak kerti, dia payah tu, mengaji tak mau guni, beletakkan lagi dia. Saya baju kopi gelontang, marah dia. Kan? Pergilah berhenti bagi dia minum kopi, lepas tu lagi pergi semayang sambung balik. Semayang sunat. Kalau semayang fardu, tak boleh berhenti. Semayang fardu tak boleh berhenti. Sallallahu alaihi wasallam. Saja-saja nak berhenti semayang fardu, tak boleh. Haram hukum dia. Kecuali ada benda yang mengancam nyawa dia. Ulang duduk diri kat depan dia apa? Tak boleh berhenti. Ustaz kata tak boleh berhenti. Lagi berhenti terus jawab dia lagi. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Maka kalau ada perintah-perintah daripada siapa sekalipun atas perintah-perintah kemaksiatan, tak wajib untuk taat. Dia tengok satu video, orang dia kata apa? Dia duduk cerita, dia kata apa? Suami dia suruh, dia tua dah. Tua sangat dah, makcik ni pun. Tua sangat-sangat dah. Dia kata, awak ni tak pakai tudung langsung ni. Tak pakai tudung, dia kata. Suami dia tak suruh pakai tudung. Boleh tak bagi pakai tudung. Bukankah kena taat perintah suami? Dia sebut betul.
Dia tu maksud salah faham dia. Apa saja benda maksiat, tetapi jangan sampai benda sunat pun nak, yang tu lain pula. Ini cerita benda wajib dan benda yang diharamkan. Benda yang wajib, orang suruh kita untuk tinggalkan, tak wajib taat. Benda haram, orang tu suruh buat, maka tak wajib taat. Tak wajib taat. Salat Jumaat suruh kita makan babi, suruh kita makan benda haram, tak wajib taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tetapi kalau benda-benda yang disunatkan, benda sunat kena taat. Kita nak buat apa benda sunat, so kita tak payahlah. Benda baik pun tak wajib taat. Wajib taat pada suami tu. Tu faham.